Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So video kali ini adalah request daripada Amit KK. So kita akan bercerita mengenai Endrick Dos Santos yang telah dikatakan amat sesuai untuk menyertai Sabah FC, di mana benda ni telah, perkongsian ni telah dikeluarkan oleh majority.com.my yang bertajuk Endrick Dos Santos kurang menyerlah di Vietnam, tak mustahil Sabah FC. Kelab Lembah Kelang destinasi transit. Again, aku pun selain daripada Amin KK, bila aku baca saja news ni, aku macam news ni dikeluarkan semalam lah. So ia menarik perhatian aku juga. Dia bukan kerana macam aku mau dia masuk bersama Sabah FC, tapi adakah dia relevan untuk bersama Sabah FC seperti mana yang dikatakan oleh jurnalis daripada majority.com.my ni. So okay guys, kita bercerita mengenai sedikit latar belakang dan juga CV Endrick Dos Santos ni. Dia adalah warga negara Malaysia, dilahirkan di Brazil, sekarang berumur 30 tahun, lahir pada 7 Mac 1995, berketinggian 182 meter, position as a attacking midfield, dan dia ni boleh dikatakan as a decorated player jugalah. Pernah memenangi dua Malaysia Chance Liga Super 2 kali, FA Cup sekali, dan juga Super Cup winner sekali. Ini Piala Sumbangsi kalau aku silap sekali. So itu adalah kejayaan yang telah dilakukan oleh beliau, dan dia ni memulakan kerjaya dia. Actually ada lagi lah klub, aku akan mention 3 klub sekarang ni, tapi sebelum 3 klub ni ada satu klub lagi lah yang mula-mula dia masuk ke dalam saingan bola sepak tempatan kita ni. Tapi daripada transfermarkt.com ni, dia cuma memberikan maklumat daripada season 2018-2019, di mana pada waktu tu dia bersama Selangor telah membuat 14 penampilan, 4 gol, 1 assist. Selepas tu daripada 2020 dari tahun 2020 sehingga 2022 bersama Pulau Pinang. So ini pun not bad jugalah, telah melakukan hampir 8, 9, 10, 12, 32 penampilan sepanjang 2 musim tu. 32 penampilan, 5 gol, 14 assist. Dan seterusnya bersama JDT pada musim 2022-2023 sehingga musim ni lah, di mana sebelum ni dia telah dilonkan bersama klub daripada Vietnam. Tu sekejap lagi aku akan share dengan kamu, di mana sewaktu bersama JDT 17 penampilan, 4 gol dan juga 2 assist. Unfortunately dia selepas itu dilonkan di klub Ho Chi Minh City, beraksi bersama Joe Pedro, kita punya penyerang Sabah FC dulu. Dan semusim di sana, selepas itu tidak disambungkanlah masaku loan ataupun kemungkinan besar untuk beralih klub tersebut tidak dilakukan oleh Ho Chi Minh City, membuatkan beliau kembali ke JDT. Lebih kurang macam tu. So aku sentuh bab JDT dulu. Pasal JDT dengan dia ni pun tidak ada apa-apa perkembangan terkini lagi, sama ada JDT akan terus menyambungkan kontrak bersama beliau. Cuma logiknya bagi aku di sini, again apa-apa yang aku katakan ni adalah pendapat aku saja. Aku tidak mahu kamu bersetuju juga dengan pendapat aku, tapi kalau kamu bersetuju, it's okay, aku tidak masalah. So kamu akan letakkan pendapat kamu pula selepas selesai video ni di ruang komentar di bawah. Kerana bagi aku, kenapa JDT tidak menyambung kontrak bersama beliau ni? JDT dia macam ni, dia adalah merupakan salah satu klub yang sering kali improve squad dia. Even though ada beberapa player yang bagi aku quite good juga sewaktu bersama JDT musim lepas pun telah dilepaskan JDT pada musim akan datang, dan mereka mengambil pemain lain untuk memperkuatkan lagi klub mereka. So sudah pasti Endrick Dos Santos ni adalah merupakan salah satu individu tersebut yang kemungkinan besar akan dilepaskan kontrak juga bersama JDT kerana tidak memberikan impact seperti mana yang JDT mahukan bersama mereka lah. That's why, first of all, itulah kenapa dia di loan. Pasal JDT ni kalau dia mau pakai player tu, dia tidak akan loan player tu. Dia tidak akan habiskan kontrak bersama player tu. Ini terjadi seperti Daniel Ting, siapa lagi, Daniel Ting, lepas tu player seperti Safawi, Akia Rashid, dan penama-penama sedemikian lah. Kalau macam JDT,
dia akan ambil player tu, guna. Kalau dia rasa okey, dia akan pakai. Kalau dia tidak akan okey, dia tidak akan pakai, dia akan loankan. Itu so far aku tengok cara JDT beroperasi lah. Okey, balik pada cerita Henrik Dos Santos. Jadi aku merasakan JDT tidak akan menyambung kontrak bersama Henrik Dos Santos. Jadi membuatkan dia ni adalah merupakan salah satu bilang orang individu yang mempunyai tarikan yang tersendiri lah untuk kembali beraksi di saingan bola sepak tempatan kita, dan ianya dikaitkan sekali lagi bersama Sabah FC ataupun KL City. Jadi berbalik kepada aku lompat benih. So berbalik kepada persembahan yang dilakukan oleh Henrik Dos Santos ni, okay, aku have no doubt dia ni memang bagus player ni. Persumbangan dia terhadap international team pun memang cukup bagus, tapi unfortunately international team pun telah menumpukan satu projek yang berbeza, membuatkan beliau macam sekarang ni menjadi second choice untuk bersama Harimau Melaya. So lebih kurang macam tu. Cuma apa yang aku perhatikan daripada aku sebut tadi, pernah bersama Selangor, Penang dan juga JDT, aku dapat melihat di sini aksi dia cukup merundum lah. Aksi terbaik beliau hanyalah pada musim 2021, 2020, 2021 sewaktu bersama Penang. Sekali lagi 18 penampilan, 4 gol, 11 assist. Itu saja. Tapi selepas tu kita sudah tidak boleh melihat aksi terbaik beliau. Seperti mana apa yang beliau telah tampilkan. Adakah ini kerana persembahan beliau merosot, ataupun selepas bersama JDT peluang dia untuk bermain tu membuatkan dia punya persembahan pun tidak dapat kita perhatikan dengan sebanyak yang mungkin lah. Lebih kurang macam tu. So maksudnya ia telah membantutkan persembahan beliau sewaktu beliau bersama JDT kerana mempunyai saingan pemain yang lebih tinggi pada klub tersebut, membuatkan beliau menjadi second choices. So dia ni boleh beraksi, dia punya main position adalah attacking midfield dan juga center midfield, boleh juga beraksi selaku center forward dan left wing. Okay, aku bercerita mengenai position ni kerana aku ingin menyentuh kembali, kalau kamu boleh tengok balik video 3-4-3 formasi yang aku ceritakan pasal Sabah FC tu. So baru kamu boleh faham lah apa yang aku cakap sekarang ya. So okay, aku mulakan dengan center forward. Ianya mustahil untuk dia dimasukkan ke dalam Sabah FC untuk menjadi untuk mengisi kosongan center forward ataupun left wing, kerana untuk dua tu kita punya rotation backup memang sudah banyak dan memang sudah cukup bagus. So cuma apa yang dikatakan oleh Akbar tu adalah mengenai role dia selaku attacking midfield dan juga center midfield, kerana apa yang dikatakan oleh majority.com.my ni adalah, okay, ini aku kuat squad Sang Badak yang kini dalam fasa pembinaan semula. Skuad selepas bergelut dengan konsisten di bahagian tengah dilihat amat memerlukan pemain berpengalaman seperti Hendrik bagi memperkukuhkan kawalan permainan serta menjana serangan daripada kawasan tengah. Lebih kurang macam itu. So mengatakan kenapa mereka merasakan Hendrik ni sesuai untuk bersama Sabah FC, kerana inilah kelemahan Sabah FC pada musim lepas yang membuatkan mereka agak sukar untuk menggerakkan bola, merencana gerakan, mencipta gol, especially daripada bahagian tengah, dan bahagian itu juga senang untuk dibolosi oleh pihak lawan. So di bahagian tengah kita ada Stu, kita ada Pelikanos, kita ada Sifu, kita ada Gary. So kalau masih lagi menggunakan hemat formation 3-4-3, ianya akan menambahkan lagi pemain di bahagian tengah tersebut, rotation di bahagian tengah tersebut, membuatkan siapa-siapa pun diganti, ianya akan tetap boleh memberikan macam kekuatan yang sama lah pada bahagian tengah Sabah FC. Lebih kurang macam tu. Tapi again, kalau kamu tengok video tu sebenarnya, again bagi pendapat aku, kita tidak memerlukan lagi satu pemain yang beraksi di bahagian center midfield, kerana kita ingin memperkuatkan bahagian pertahanan dan juga bahagian right back kita. Di situ yang sekiranya ada berlaku kecederaan terhadap pemain utama, ada berlaku fatigue terhadap pemain utama dan pertukaran perlu dilakukan, ianya tidak, bagi aku, ianya tidak sekuat mana lah dengan apa dengan apa yang kita miliki starting 11 kita. Pengganti itu maksud aku tidak sekuat mana as a starting 11 kita. That's why kenapa macam bagi aku
memasukkan Endrick Dos Santos ni, it's a good thing untuk ada dia. At least kita ada option yang lain. Tapi sebenarnya kita memerlukan pemain, kita memerlukan kekuatan lain lagi di bahagian pertahanan kita. Itu maksud aku di sinilah. Unless, pernah katakan, unless Sifu ditukar position, dialihkan ke bahagian right back. So dia memang di situ salah position dia. Dia tidak akan sentuh bahagian tengah, membuatkan kemasukan Endrick Dos Santos ni menjadi logik lah selepas tu. Ini yang aku perhatikan di sini lah. Cuma aku merasakan kalau sekali lagi Sifu dialih ke bahagian right back, ianya merupakan waste of talent untuk Sabah FC. Dan juga kesianlah Sifu, kerana aku sekali lagi katakan, aku yakin dia mampu menggerakkan bahagian tengah Sabah FC itu. Cuma sekarang ni terpulang sekarang sama ada management Sabah FC merasakan Endrick Dos Santos tu logik untuk dibawa masuk untuk memperkuatkan lagi di bahagian tengah dan push Sifu ke bahagian right back. So maksudnya apabila Endrick Dos Santos masuk, Sifu dia push ke right back, kita cuma memerlukan satu lagi posisi yang perlu dikuatkan, itu di central defender kita. Itu salah. So itu yang aku perhatikan lah, logik dia membawa masuk Endrick Dos Santos ke dalam Sabah FC ni. Tapi sekarang ni bagi pendapat aku, he's a good player, I have no doubt. Kalau dia bersama Sabah FC, dia akan menyerlah. Pasal aku merasakan kekurangan tidak berapa menyerlahnya beliau untuk beberapa season sebelum ni adalah kerana mempunyai saingan yang cukup tinggi pada klub terdahulunya lah. Lebih kurang macam tu. So it's a no-go for me lah. Lebih kurang macam it's a no-go for me. Bagi aku, again, sekali lagi, bagus Sabah FC fokus untuk mendapatkan satu lagi pemain import yang mengisi, yang akan berada di bahagian defender lah, sama ada central defense ataupun right back. Itu siap. So bagaimana pula pendapat anda mengenai cerita Endrick Dos Santos ni? Again, ini bukan rumours, tidak ada rumours, cuma majority.com mengatakan dia sesuai berada di Sabah FC saja. Itu saja cerita dia. So letakkan pendapat anda di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.